Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azin Amira binti Azizan. Nombor matrik I181030309. Saya akan bentangkan bahagian saya iaitu definisi alat ujian. Okey, definisi alat ujian adalah seperti kita tahu kami mengkaji tentang inventory kaunselor Muslim. Iaitu dia merupakan alat ujian untuk mengenal pasti alat-alat dan personaliti yang ada pada seseorang kaunselor Muslim. Okey, dia juga alat ujian ini juga mempunyai format ya atau tidak, dan respon daripada seseorang individu yang menjawab alat ujian ini akan menerangkan ciri-ciri personaliti dan sifat-sifat yang ada pada seseorang kaunselor Muslim. Okey, seterusnya saya akan sambungkan iaitu responden yang sesuai menjawab alat ujian ini. Okey, responden yang sesuai menjawab alat ujian ini adalah mestilah kaunselor yang beragama Islam. Okey, poin dia cakap kat situ, mestilah kaunselor responden iaitu kaunselor yang beragama Islam. Sebab apa kita kata yang beragama Islam? Sebab kepribadian seorang kaunselor akan menjadi contoh kepada klien sekiranya peribadi seorang kaunselor tu menjurus kepada sifat-sifat yang positif, maka klien akan dapat celik akal daripada kaunselor tersebut dan dia juga akan berfikiran positif mengikut pada kaunselor tersebut. Poin seterusnya iaitu kaunselor Islam mengaplikasikan pendekatan kaunseling Islam. Maksudnya kaunselor Islam ni dia menggunakan pendekatan kaunselor Islam dalam menangani isu klien. Kalau macam kaunselor barat, dia mengaplikasikan teori-teori barat, manakala kaunselor Islam menggunakan pendekatan kaunselor Islam untuk menangani isu klien. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan komponen dan elemen soalan yang ada di dalam inventory kaunselor Muslim. Okey, kami bahagikan kepada ada tiga komponen utama dalam inventory ini, iaitu personality kaunselor Muslim, yang kedua ialah ciri-ciri kaunselor Muslim, dan yang ketiga penghayatan rukun Islam dalam diri seseorang kaunselor Muslim. Okey, komponen yang pertama iaitu personality kaunselor Muslim. Elemennya terdapat lima soalan berkaitan dengan personality. Sebagai contohnya, soalan berkaitan dengan contohnya soalan berkaitan dengan kaunselor Muslim adalah seorang yang alim. So daripada soalan ni kita nampak ia akan apabila seseorang itu menjawab ya atau tidak berkenaan dengan soalan ni, dia adalah akan melambangkan personality kaunselor Muslim tersebut. Okey, komponen yang kedua ialah ciri-ciri kaunselor Muslim. Dan elemennya ada 5 juga soalan dalam komponen ini. Dan sebagai contoh soalannya adalah kaunselor Muslim perlulah jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Okay, dan yang terakhir ialah komponen berkaitan dengan penghayatan rukun Islam dalam diri kaunselor Muslim. Dalam elemen yang terdapat dalam soalan ini ialah berkaitan dengan 5 rukun Islam, di mana kita nak mengukur tentang penghayatan agama yang dilakukan, yang diamalkan oleh kaunselor Muslim tersebutlah. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa binti Arya, bernombor matrik I181027749. Okey, so sekarang saya nak membentangkan tentang objektif dalam kajian inilah. So di sini seperti yang tertera, terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti personaliti yang ada pada seseorang kaunselor Muslim itu. Okey. So dalam kajian ini kita ingin mengenal pasti seorang personaliti yang ada pada seorang kaunselor Muslim itu, seperti mana menjadi pendengar yang baik ke, personaliti yang suka mendengar, sedia menerima
segala penceritaan kan, personality, baik hati, pemurah. Maksudnya apa yang ada pada diri seorang kaunselor Muslim itu. Okey. Yang seterusnya adalah mengenal pasti ciri-ciri seorang kaunselor Muslim yang terdapat pada responden. Maksudnya macam pada responden itu sendiri, adakah dia pun mempunyai ciri-ciri yang ada seperti kaunselor Muslim tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah mengenal pasti sejauh mana penghayatan rukun Islam dalam diri seorang kaunselor Muslim tersebut. Yang mana di dalam kajian ini juga kita dapat mengenal pasti seseorang kaunselor Muslim tu sejauh manakah penghayatan rukun Islam yang diamalkan, yang diterapkan pada dalam diri dia lah. Okay. So ini adalah 3 objektif yang ada dalam kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Syedemti Jubri, I1810275. Saya akan membentangkan mengenai keperluan membina alat ujian dan brainstorming mengenai soalan-soalan yang dibina. Keperluan membina alat ujian. Mengapa kita perlu membina alat ujian ini adalah kerana kurangnya alat ujian yang melibatkan inventory kaunselor Islam, di mana inventory tersebut mengalami ataupun tidak mempunyai alat ujian yang banyak seperti inventory yang lain. So itulah salah satu sebab di mana kita perlu membina alat ujian mengenai inventory kaunselor Islam. Keperluan membina alat ujian yang kedua, alat ujian ini adalah digunakan untuk mengukur personality seorang kaunselor. Seorang kaunselor Muslim, ia berada pada tahap yang mana. Dan akhir sekali, keperluan membina alat ujian bagi inventory kaunselor Muslim adalah kerana kaunselor perlu menguasai teori-teori Islam seperti teori Imam Al-Ghazali dan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Islam dengan baik. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai soalan-soalan yang dibina dalam alat ujian ini. Soalan yang dibina terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A adalah bahagian personality, bahagian B ciri-ciri kaunselor Muslim, bahagian C penghayatan kaunselor tersebut terhadap agama Islam. Kesemua soalan yang dibina di dalam 3 bahagian ini, iaitu bahagian A, B dan C, adalah dijawab dengan 2 pilihan saja, iaitu pilihan ya ataupun tidak. Seterusnya saya akan menerangkan soalan-soalan yang dibina adalah berdasarkan beberapa keadaan. Pertama, walaupun kita berlainan agama, kaunselor perlu mengamalkan sifat yang terbuka semasa dalam sesi kaunseling. Sama ada perbezaan agama tersebut adalah di antara klien dengan kaunselor ataupun di antara klien dengan klien. Seorang kaunselor perlu mengamalkan sifat terbuka dan menerima dengan hati terbuka untuk membantu klien tersebut. Seterusnya, seorang kaunselor Muslim perlu menunjukkan sifat-sifat sebagai kaunselor Muslim. Di mana ia bermaksud? Yang kita tahu, sifat-sifat kaunselor Muslim adalah salah satunya amanah, ikhlas, jujur dan lain-lain lagi. Sebagai kaunselor Muslim, kita perlu mempunyai sifat-sifat tersebut dan menunjukkan sifat-sifat tersebut sama ada semasa dalam sesi kaunseling bersama klien ataupun di luar sesi, ataupun lebih tepatnya lagi dalam realiti.
Okey, seterusnya penerimaan tanpa syarat semasa dalam sesi adalah salah satu ciri-ciri kaunselor Muslim. Okey, penerimaan tanpa syarat adalah satu perkara yang penting dan satu ciri-ciri yang penting dalam seseorang kaunselor Muslim, di mana sebagai kaunselor Muslim kita tidak boleh meletakkan syarat kepada klien. Contohnya kita kena terima klien yang bersih saja, kita kena terima klien yang ada-ada saja. So kita kena elakkan perkara yang sedemikian terjadi, kerana penerimaan tanpa syarat adalah salah satu ciri-ciri kaunselor Muslim dalam mengendalikan sesi kaunseling. Okey, seterusnya yang keempat, jujur dalam melakukan segala tugas yang diberikan. Okey, seorang kaunselor Muslim perlu mempunyai sifat yang jujur dalam melakukan segala tugas yang diberikan. Okey, kita hendaklah menjauhi daripada sifat-sifat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Okay, dan terakhir sekali, seorang kaunselor Muslim perlulah berakhlak mulia, di mana sebagai kaunselor Muslim kita perlu mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang murni, dan kita perlu berakhlak mulia. Okay, kerana semasa dalam sesi kaunseling, klien akan memberikan dan meluahkan segala masalah mereka dan apa yang ingin mereka luahkan kepada kita, dan ia semestinya. Dan kita juga perlu menunjukkan sifat-sifat yang baik dan kita perlu menunjukkan sifat yang berakhlak mulia agar klien tersebut akan memberikan kepercayaan mereka terhadap kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pendekatan teori yang digunakan dalam membina instrumen kaunselor Muslim. Okey, pendekatan teori yang digunakan untuk rujukan dalam pembinaan instrumen ini adalah teori Imam Al-Ghazali. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Hanifah Syakira binti Anwar. Kak Menteri I18102791. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pendekatan teori. Okey, saya akan terangkan dahulu serba sedikit tentang latar belakang Imam Al-Ghazali. Okey, nama sebenarnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan dan dibesarkan di Tus, Iran, dan tarikh lahirnya ialah 450 Hijrah ataupun 1058 Masihi. Okey, beliau merupakan seorang ahli dalam bidang falsafah. Okey, beliau banyak menuntut ilmu hingga ke Syria, Mekah, Madinah, dan sebelum beliau kembali semula ke tempat kelahirannya iaitu di Tus dan Baghdad. Okay, selepas itu beliau banyak memberi tumpuan kepada bidang tasawuf dan melakukan proses transformasi diri hingga melalui tahap penghayatan dan kerohanian yang tinggi melalui karya-karya yang dilakukan yang dibuat olehnya, iaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, maksudnya dalam proses peningkatan diri itu, dalam proses itu beliau juga ada mengeluarkan kitabnya berkaitan dengan proses yang dialaminya dalam kitab Ihya Ulumuddin. So kalau nak tahu macam apa proses peningkatan diri tu, kita boleh refer kitab tersebut lah.
Seterusnya, Imam Al-Ghazali dia menggunakan pendekatan teori berdasarkan sifat-sifat manusia. Berbeza dengan pelopor teori barat, mereka lebih macam ada juga unsur menilai manusia, tetapi ada juga eksperimen yang dilakukan ke atas haiwan. Tapi Imam Al-Ghazali ni dia memang keseluruhan memang mengkaji tentang sifat manusia dan mengkaji bidang manusia lah. Dengan adanya teori ini, ia dapat memberikan impak yang positif kepada bidang kaunseling menurut perspektif Islam. Seterusnya, Imam Al-Ghazali dia menggariskan 5 panduan, 5 faktor yang mempengaruhi personaliti manusia. Yang pertama ialah tazkiyah an-nafs ataupun pembersihan jiwa. Seseorang manusia itu boleh diperbaiki. Sifat-sifat manusia itu boleh diperbaiki jika dari buruk ke yang lebih baik melalui pembersihan jiwa. Adalah proses-proses yang boleh dilakukan pembersihan jiwa, antaranya dengan berzikir, beribadat dan sebagainya. Yang kedua ialah mujahadah atau melawan hawa nafsu. Kita sebagai manusia memang tak boleh lari daripada memang ada, kita perlu untuk memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan kita perlu mengelakkan dan menghindari hawa nafsu yang buruk itu dengan melawannya dengan bersungguh-sungguh lah. Kalau tak, kita akan terlalu ikutkan hawa nafsu dan akan terjebak kepada melakukan dosa. Dan seterusnya, melazimi amalan kebaikan. Untuk menjadi seorang manusia yang punya sifat-sifat yang baik, kita perlulah melakukan amalan kebaikan seperti bersedekah, berzikir, melazimi zikir, berbuat baik dengan orang lain dan sebagainya. Dan ketiga, faktor yang boleh mempengaruhi pembangunan akhlak seorang ialah membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk. Contohnya, kita perlu membuat perkara yang baiklah, maksudnya yang bertentangan dengan perkara yang buruk. Jadi perkara yang buruk tu jangan kita lakukan. Dan yang terakhir ialah muraqabatullah atau pengawasan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah kita sebagai hamba Allah, kita kena percaya dengan bahawa kita diawasi oleh Allah. Maksudnya Allah memang Allah yang jaga diri kita. Apa-apa yang kita lakukan, Allah nampak. Jadi apabila kita berpegang dengan prinsip tersebut, kita boleh dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang buruk atau melakukan dosa. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki unsur-unsur rohaniah, iaitu qalbu, roh, nafsu dan akal. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks, mempunyai sifat sayangkan kepada kehidupan dan harta benda, kepandaian manusia, suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. Di samping manusia mempunyai roh yang bertentangan dengan nafsu. Manakala dalam buku yang ditulis olehnya iaitu Kimyatus Sa'adah, menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. Maksudnya di sini adalah manusia yang melakukan kejahatan ataupun dosa adalah akibat daripada tiadanya pengetahuannya terhadap ilmu agama. Seterusnya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa membincangkan tentang pelbagai sifat manusia dalam kitabnya Ihya,
iaitu sifat jahat, sifat haiwan, sifat syaitan dan sifat malaikat. Keempat sifat itu memang ada pada jiwa manusia, tapi bergantung kepada manusia itu sendiri dalam cara dia menunjukkan sifat yang ada pada peribadinya. Okey, sebagai rumusan, senang kata Imam Al-Ghazali merupakan seorang pengasas teori yang mementingkan sifat-sifat manusia dan memandang 4 perkara yang penting, iaitu akal, nafsu, hati dan roh. So disebabkan 4 aspek tersebut, apabila keempat-empatnya adalah seimbang dan baik, maka seseorang manusia itu dapat menjadi insan yang berguna dan baik di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so saya akan menerangkan mengenai pembinaan jadual spesifikasi. Okey, so dalam jadual ni ada 3 item. Okey, setiap item ada 5 soalan mewakili satu item. Okey, pertama sekali bahagian A iaitu item mengenai personality. Okey, soalan tersebut lebih kepada personality seorang kaunselor lah. Contoh dia macam soalan kaunselor Muslim wajib memakai pakaian yang menutup aurat. Lepas tu pilihan jawapan dia adalah sama ada setuju ataupun tidak. Okey. So yang kedua pula, kaunselor perlu mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan kaunseling Islam, sama ada ya ataupun tidak. So soalan yang ketiga, kaunselor Muslim adalah seorang yang alim. Okey, lepas tu kaunselor perlu bersifat ramah tamah dengan orang lain. Lepas tu kaunselor Muslim tidak boleh marah dengan apa jua situasi. Okey, itu untuk bahagian personality lah. Okey, untuk bahagian yang seterusnya iaitu mengenai ciri-ciri kaunselor Muslim. Okey, ada 5 soalan. Okey, yang pertama, kaunselor Muslim perlu sabar dan tenang ketika menjalankan sesi kaunseling dengan klien. Lepas tu, kaunselor Muslim perlulah jujur dan ikhlas menjalankan tugas. Sama ada soalan-soalan ni berkaitan kepada ciri-ciri kaunselor Muslim lah, sama ada pada orang kaunselor tu setuju ataupun tidak dengan penerimaan tentang ciri-ciri tersebut. Okey, lepas tu penerimaan tanpa syarat semasa sesi kaunseling adalah salah satu ciri-ciri kaunselor Muslim. Okey, lepas tu kaunselor Muslim perlu berkata benar ketika menjalankan sesi. Lepas tu seorang kaunselor Muslim perlulah mengamalkan akhlak yang mulia. Berikut merupakan ciri-ciri seorang kaunselor Muslim. Okey, so bahagian yang ketiga, item ketiga iaitu penghayatan terhadap rukun agama. Okey, yang pertama lebih kepada rukun Islam lah, mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu mendirikan solat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan pernah menunaikan haji. Okey, so semua soalan tersebut mempunyai 2 pilihan jawapan, sama ada bersetuju ataupun tidak. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.